Bunyi rotor helikopter membelah angin dari kejauhan dan semakin menghampiri. Trup dari Skuadron Z, Regimen Gerak Khas Komando, bingkas mempersiapkan diri serta peralatan-peralatan tempur yang bakal mereka bawa untuk masuk ke kawasan operasi, iaitu Ops Gonzales pada 18 April 1974. Sebuah tim gabungan Regimen Gerak Khas Komando bersama tim dari cawangan Serigala, Pusat Latihan Tempur Tentera Darat, bagi menyediakan beberapa ekor anjing perang serta pengasuh anjing yang sangat terlatih. Beberapa hari yang lalu, gempar pihak komunis telah bertempur dengan pasukan keselamatan dari Platoon 9, Batalion Ketiga Regimen Ranger Diraja. Nampaknya kekuatan komunis semakin tidak dijangka dan kini pasukan komando dikendaki mencari dan memusnahkan musuh yang mereka jumpai di sekitar kawasan operasi. 2 buah pesawat Nuri digunakan untuk memuatkan anak-anak muda yang berjiwa kental ini. Mereka difahamkan bahawa tiada landing point ataupun LP di kawasan tersebut. Maka mereka akan keluar dari helikopter dari ketinggian ketika Nuri sedang terkantung-kantung di udara melalui teknik abseiling menggunakan tali. Inilah saatnya hati trupa Mat Ali berbisik. Belum sempat lagi dia menjengah keluar dari helikopter, terdengar das-das tembakan automatik dari bawah. Terdetik di dalam hati trupa Mat Ali mengatakan bahawa pendaratan mereka bakal ditentang dengan sengit sebaik saja kaki menjejak bumi kelak. Debaran kian memuncak tatkala trupa Mat Ali dan rakan-rakan yang lain sedang menuruni helikopter. Kesemua anggota-anggota komando menjejakkan kaki di atas tanah dengan selamat. Dan dengan sesegera yang mungkin, Nuri telah pun meninggalkan kawasan itu. Keadaan menjadi lengang, sunyi sepi, tiada lagi tembakan mengharu mereka. Namun mereka tetap berada di dalam keadaan siap siaga sepanjang masa kerana memang diketahui bahawa musuh berada tidak jauh dari lokasi mereka. Kelihatan Lieutenant Muda Zainal sedang mengarahkan anggota semboyan untuk menghantar laporan keadaan setelah semua anggota berada di dalam pertahanan keliling. Setelah beberapa ketika, tiada lagi pergerakan musuh dikesan oleh mereka maupun anjing pengesan yang mereka bawa. Pihak komunis sememangnya kerap menggunakan taktik serang dan lari. Namun, tiba-tiba ada anggota melaporkan penemuan jerangkap samar yang mana beberapa lembar wayar dipasang secara rawak dan bersimpang siur ke mana-mana arah. Setelah diteliti, ternyata wayar itu tidak bersambung kepada apa-apa jenis letupan, hanya untuk menakut-nakutkan pihak keselamatan sahaja. Kaedah ini biasa digunakan untuk pihak komunis untuk melengahkan pasukan keselamatan. Mereka dimaklumkan bahawa pengganas komunis yang mereka buru telah bertempur dengan satu pasukan ronda dari Batalion ke-5 Regimen Askar Melayu Diraja di satu lokasi sekitar 15 km dari kedudukan mereka sekarang. Keesokannya, ketika fajar telah menyingsing, Trup nombor 9 bersama anjing perang bernama Ben meneruskan penjejakan dan kemudiannya bercantum dengan satu platun dari Batalion ke-5 Regimen Askar Melayu Diraja. Selepas makan tengah hari, mereka mula melancarkan gerakan dengan didahului oleh Ben. Sepanjang perjalanan banyak jerangkap samar yang ditemui dan sebahagian daripadanya tidak dipasang dengan teliti, mungkin kerana kesuntukan masa. Setelah melepasi kawasan jerangkap samar, mereka menemui banyak jejak-jejak musuh termasuk lorong-lorong yang telah mereka lalui dan dipercayai seramai 25 sehingga 30 orang musuh. Kesan-kesan ini jelas menunjukkan bahawa musuh agak tergesa-gesa kerana tidak menghilangkan jejak mereka seperti lazim. Ataupun mungkin komunis dengan sengaja tidak menghilangkan kesan kerana sememangnya muslihat komunis untuk menyalurkan pasukan keselamatan ke kawasan membunuh serang hendap yang bakal mereka lancarkan. Namun bukan itulah kemungkinan yang selalu berlaku. Tiada sedikit pun rasa takut di dalam hati anak-anak muda ini untuk berhadapan dengan komunis. Lewat petang itu, mereka akhirnya sampai ke satu kawasan kaki bukit yang mempunyai 2 lorong. Dan disebabkan itu, Lieutenant Muda Zainal memecahkan trup mereka kepada 2 kumpulan. Satu kumpulan diketuai oleh dia sendiri, manakala satu lagi kumpulan diketuai oleh Lieutenant Muda Anwar. Trupa Muhammad Ali menyertai kumpulan Lieutenant Muda Zainal yang akan melalui satu kawasan lereng bukit, manakala kumpulan satu lagi bergerak terus mengikuti permatang dan mereka akan dijangka berjumpa semula di atas bukit untuk bermalam.
Kan kumpulan Lieutenant Muda Zainal didahului oleh seorang anggota tentera orang asli yang bernama Ranger Mat Amin sebagai anggota mengesan jejak. Ranger Mat Amin tekun memainkan peranannya sebagai anggota tracker di dalam kumpulan itu. Setiap kesan diteliti dengan sebaik mungkin bagi menjamin keselamatan rakan-rakan yang lain di belakang. Setelah melalui lorong tinggalan musuh buat beberapa ketika, mereka akhirnya sampai ke satu anak sungai yang lebarnya lebih kurang 2 kali senjata M16 sahaja. Kepenatan kian terasa. Trooper Mat Ali sendiri kerap membuka kantong botol airnya untuk dihirup sedikit demi sedikit bagi menghilangkan dahaga. Lama-kelamaan, botol itu semakin ringan dan perlu untuk diisi semula. Cabaran untuk menjejaki sang petualang ini bukanlah satu tugas yang mudah. Berjejeran peluh jantan sebesar butir-butir jagung keluar membasahi loreng yang mereka pakai. Sekiranya sudah terlalu letih, biasanya Lieutenant Muda Zainal akan mengarahkan Ranger Mat Amin untuk berhenti di kawasan berhampiran anak-anak sungai agar mereka dapat membuat water party secara taktikal. Sememangnya berasa cuak juga kadang-kadang melihat gelagat si band anjing perang yang mereka bawa tatkala memberi satu isyarat yang menunjukkan ada sesuatu di hadapan mereka. Khidmat band sebagai seekor anjing tentera sememangnya sangat membantu di dalam operasi sebegini. Lieutenant Muda Zainal memberi isyarat kepada anggota tracker iaitu Ranger Mat Amin untuk meneruskan perjalanan menyusuri jejak yang ditinggalkan oleh komunis. Penjejakan diteruskan sehingga mereka tiba di sebatang anak sungai kecil. Di hadapan anak sungai itu pula terdapat 2 batang pokok besar yang tumbuh berdampingan. Ketika Trooper Mat Ali melangkah untuk melintasi kawasan tersebut, tiba-tiba deruman tembakan komunis secara serentak meluru ke arah mereka. Mereka dihujani tembakan dari atas bukit sebelah kanan dan salah satu tembakan musuh telah mengenai Ranger Mat Amin. Pada ketika itu, mereka sedar telah memasuki kawasan serendap musuh dan jika lambat bertindak, pasti semua mereka akan mati. Lieutenant Muda Zainal dengan segera memberikan arahan kepada anggota-anggota komando yang lain untuk membalas tembakan serta mengambil perlindungan. Ketika sedang melompat dari tebing sungai untuk sampai ke seberang, Lieutenant Muda Zainal telah cedera selepas lututnya terhentak di batu dan mengakibatkannya sukar untuk bergerak. Trooper Muhammad Ali dengan pantas bertindak mengeluarkan pegawainya itu ke kawasan selamat. Selepas membantu ketua trup mencari tempat berlindung, Trooper Mat Ali sekali lagi dengan beraninya bergerak ke hadapan sambil melepaskan berdas-das tembakan senjata M16 ke arah kedudukan musuh dengan dibantu oleh rakan-rakannya yang lain. Di dalam keadaan yang cemas itu, tiba-tiba kedengaran band melolong akibat terkena 2 das tembakan daripada pengganas dan akhirnya mati di dalam dakapan Sarjan Candan iaitu seorang pengawas anjing perang. Hati Trooper Mat Ali semakin geram. Berbekalkan pengalaman bertempur di Sibu Sarawak setahun sebelum itu, beliau terus marah ke atas bukit dengan lebih pantas tanpa menghiraukan tembakan musuh ke arahnya. Pada ketika ini, Trooper Mat Ali menggigihkan dirinya untuk memanjat tebing curam seorang diri untuk memastikan beliau berada di atas bukit bagi membolehkan beliau melihat musuh dengan lebih jelas. Sama ada sedar ataupun tidak, Trooper Mat Ali telah pun berada sangat hampir dengan kedudukan musuh agar mendapat lengkok tembakan yang lebih berkesan. Pada ketika itulah, Trooper Mat Ali terserempak dengan seorang musuh yang hendak melemparkan bom tangan ke arah rakannya. Jaraknya hanya 3 meter di hadapan Trooper Mat Ali. Melihat itu, Trooper Mat Ali terus melepaskan tembakan semburan dari senjatanya dan tepat mengenai kepala musuh. Sebelum itu, ada beberapa musuh yang melemparkan beberapa butir bom tangan, tetapi yang anehnya, kesemua bom tersebut tidak meletup. Selepas musuh pertama berjaya ditumpaskan, Trooper Mat Ali terus marah beberapa tapak lagi ke hadapan dan ternampak seorang lagi musuh lalu memuntahkan peluru dari senjatanya. Musuh itu akhirnya bengkok di situ juga selepas ditembak oleh Trooper Mat Ali dan beberapa rakan yang lain. Melihat 2 rakan mereka telah mati, ketua musuh mengarahkan pasukan mereka berundur dan pada ketika itu juga salah seorang daripada mereka telah bertembung dengan kumpulan Lieutenant Anwar. Maka berlakulah tembak-menembak di antara mereka. Di dalam keadaan berbalas tembakan yang sengit itu, Trooper Abu Kasim telah tercedera terkena sedas tembakan musuh
Kemudian musuh didapati berlari menuju ke arah satu lereng curam dan terjun ke satu kawasan gaung untuk menyelamatkan diri. Kedengaran banyak bunyi benda terhempas, tidak diketahui sama ada musuh terjatuh atau barang yang mereka campak ke bawah gaung untuk dibawa lari bersama. Dari satu sudut yang lain, satu kumpulan yang diketuai oleh Sarjan Rahmat sempat menembak ke arah dua orang musuh sehingga cedera sebelum mereka hilang di celah-celah pokok di dalam gaung. Sewaktu penggeledahan dilakukan, mereka kemudiannya menemui 20 beg galas musuh berisi pakaian, ubat-ubatan dan makanan, serta 2 laras senjata, iaitu sepucuk senjata automatik Thompson submachine gun dengan 3 kelopak dan 65 butir peluru serta sepucuk stand gun bersama 2 kelopak. Turut ditemui 161 butir peluru 9mm dan 30 butir peluru .22, beberapa butir bom tangan serta 3 mayat musuh. Ekoran daripada keberanian yang ditunjukkan oleh Trooper Mat Ali di dalam pertempuran itu, beliau telah dianugerahkan dengan pingat Panglima Gagah Berani dari Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badli Shah pada tanggal 5 Jun tahun 1974.